Kerajaan Sarawak dan Sabah kini masih dalam perbincangan mengenai pemilikan ekuiti dalam syarikat penerbangan domestik Maswings. Menteri Pelancongan Datuk Amar Abang Jari Tun Openg berkata, usaha pemilikan ekuiti itu penting di Sabah dan Sarawak. We try to acquire equity in Maswing together with Sabah. It is not setting up and land. I think we also know economics of it. So when I saw that particular article yesterday, as if we are that stupid. Datuk Amar Abang Johari menjelaskan perkara ini kepada pemberita selepas mempengerusikan Mesyuarat Anugerah Pelancongan Hornbill Sarawak di Kuching. Beliau turut menyuarakan kekesalannya terhadap laporan akhbar tempatan yang tersalah tafsir usaha kerajaan negeri mengenai perkara itu. Malah beliau yakin dengan ekuiti yang besar dalam Maswings yang mampu memberi keyakinan kepada masyarakat di kedua-dua negeri itu akan kepastian perkhidmatan penerbangan selain memperkembangkan jaringan pengangkutan udara antara Kuching, Kota Kinabalu dengan negara-negara serantau. Kerajaan disaran untuk mengambil tindakan tegas termasuk mengenakan denda terhadap kontraktor yang gagal melaksanakan kerja mengikut jadual ditetapkan. Adun Bukit Kota Limbang Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, kegagalan kontraktor menyiapkan projek mengikut jadual hanya akan menimbulkan kesusahan dan masalah kepada rakyat. Dr. Abdul Rahman yang ditemui baru-baru ini ternyata kecewa dengan perkembangan projek pemeliharaan tebing jalan di Kampung Bukit Kota Limbang yang menelan kos 2.2 juta ringgit yang masih gagal disiapkan. Saya sendiri tidak berpuas hatilah sebab kelewatannya melebihi beberapa bulan sudah. Sepatutnya sudah siap pada bulan Mac. Jadi diharap pihak kerajaan dapat mengawasi kontraktor yang terbabit dan kalau perlu melaksanakan denda kepada mereka kerana lewat untuk menyiapkan. Beliau juga berharap Jabatan Kerja Raya mengambil tindakan terhadap kontraktor yang gagal meneruskan sesuatu projek agar ditamatkan perkhidmatan atau melantik kontraktor baharu. Tegasnya, pihak kontraktor juga tidak seharusnya menjadikan masalah yang timbul sebagai alasan kelewatan pelaksanaan sesuatu projek. Kawasan Pekan Tatau Bintulu awal pagi tadi mengalami ribut kencang yang merosak dan menerbangkan bumbung kira-kira 40 buah rumah di Kampung Dagang Tatau. Selain itu, 16 unit kuartus kediaman anggota polis di IPD Tatau, hampir 20 buah bangunan kedai di Pekanbaru Tatau serta beberapa unit bangunan lain juga turut rosak. Kejadian yang berlaku pukul 2 pagi itu merupakan antara kejadian ribut yang terburuk pernah berlaku di kawasan tersebut. Kami tengah tidur. Mula angin ni pukul 1. Si dulilah hujan lebatnya. Macam biasalah. Dah pukul 2 ya. Tengah adanya bunyi ketek-ketek terusnya terbang atap ya. Si tahulah keadaan negeri ya. Si lama, lebih kurang dalam masa 5 minit saja saya rasa di rumah. Habis semua? Habis. Kita rasa melari pun susah. Adun Kakus Datuk John Sikitayai turut bergegas ke lokasi kejadian bersama agensi dan jabatan yang terlibat. Setelah kita mendapat tahu jumlah mereka dan jabatan kebajikan dengan jabatan lain yang berkaitan akan membantu secara dengan segera. So bila operasi kita akan dibuka sampai malam dan kita akan buat bilik operasi di sana, mereka akan membuat lampuran di satu tempat yang sama. Melibatkan kawasan kediaman anggota, pelit penyarai dan juga pelit enap yang melibatkan atap bumbung yang telah terkopak dan ini perlu akan dibuat pembaikan dengan segera. Bagaimanapun tiada sebarang kemalangan jiwa dilaporkan dan jumlah penduduk terjejas serta kerugian masih belum dapat dipastikan. Sehingga kini bekalan elektrik masih diputuskan bagi tujuan keselamatan penduduk. Sebuah pesawat Twin Otter milik Maswings dilaporkan tergelincir di landasan di lapangan terbang Mukah pagi tadi. Menurut pengurus lapangan terbang Sibu, Encik Zainuddin Abu Nasir, kejadian berlaku kira-kira jam 9.20 pagi ketika pesawat dari Miri itu mendarat di lapangan terbang berkenaan. Kejadian turut menyebabkan tayar belakang kiri pesawat pecah. Jelasnya, kedua-dua juruterbang bersama 8 penumpang tidak mengalami sebarang kecederaan. Beliau memberitahu semua 11 jadual penerbangan ke Mukah dibatalkan hari ini akibat kejadian tersebut. Antara penerbangan yang dibatalkan termasuk penerbangan dari Tanjung Manis, Kuching dan Miri.
Para pemain sepak takraw Sarawak perlu meningkatkan prestasi dari semasa ke semasa sekiranya mahu mendapat pengiktirafan sekaligus memartabatkan sukan itu ke persada dunia pada masa depan. Menurut Menteri Pelancongan Datuk Amar Abang Johari Tun Openg, hasrat kerajaan negeri ialah mahu supaya sukan sepak takraw itu setaraf dengan sukan lain yang berprestij di negara ini. Namun demikian, tegas beliau, semua pihak terutama para jurulatih dan pemain harus komited dan menunjukkan prestasi tinggi dalam semua peringkat pertandingan itu selain memanfaatkan kemudahan yang disediakan oleh kerajaan dengan sebaiknya. Datuk Amar Abang Johari berucap pada majlis penutupan kejohanan sepak takraw Piala Sarawak 2015 di Petrajaya, Kuching. Beliau turut menyampaikan cek berjumlah RM40,000 kepada Persatuan Sepak Takraw Sarawak untuk menjalankan aktiviti mereka. Dalam kejohanan tersebut, pasukan Kuching menjuarai kategori regu terbuka dan kategori berpasukan, manakala pasukan Betung memenangi kategori regu veteran. Sebanyak 9 pasukan dengan 148 pegawai dan pemain berentap dalam kejohanan yang turut disertai pasukan Polis Diraja Malaysia PDRM. Baik, saudara, setakat ini sumbangan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung Nasional 5 petang ini.